Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Amira binti Jaafar, KBJ 2008-10845. Nama saya Nur Husna binti Rosli, KBJ 200810848 daripada Seksyen 12. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syifa Syuaidah binti Ma'asyad. Saya dari Seksyen 12. Nama PTM saya KBJ 2008-10855. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nusyamini Zulaika binti Muhammad Sufian, KBJ 2008-10999. Kami ingin menceritakan tentang kaum India. Ini adalah Batu Cave. Batu Cave merupakan bukit batu kapur yang mempunyai satu siri gua dan kuil gua yang terletak di daerah Gombak, Selangor, Malaysia. Bukit dan gua di tempat ini mengandungi banyak jenis flora dan fauna, termasuk haiwan terancam seperti labah-labah pintu perangkap. Gua utama di Batu Cave adalah salah satu kuil Hindu yang paling popular di luar India, khususnya kepada Dewa Subramaniam. Ia merupakan titik tumpuan Hindu semasa perayaan Taipusam di Malaysia. Dan sejarah Batu Cave dikatakan terhasil daripada batu kapur sekitar 400 juta tahun dahulu. Beberapa pintu masuk gua telah digunakan sebagai tempat perlindungan oleh orang asli temuan yang turut mengaitkan Batu Cave dengan kisah si tanggang. Pada awal 1860, penduduk Cina mula menggali pupuk dari tahi burung di gua tersebut untuk benih sayur-sayuran peach mereka. Walau bagaimanapun, mereka menjadi terkenal hanya selepas kawasan Bukit Batu Kapur telah direkodkan oleh pihak berkuasa penjajah termasuk Delhi dan Straits serta Naturalist American William Hornaday pada tahun 1878. Batu Cave telah diperkenalkan sebagai tempat ibadat oleh K. Tambosami Pillai, seorang pendagang India. Beliau mendapat inspirasi daripada pintu masuk utama gua yang membentuk veil dan mendapat inspirasi untuk membina sebuah kuil untuk Dewa Murugan dalam gua tersebut. Pada tahun 1890, Pillai yang juga telah mengasaskan kuil Sri Maha Mariamman Kuala Lumpur telah memasang arca Dewa Murugan yang masih terdapat sehingga sekarang di Temple Cave. Pakaian tradisional kaum India. Dhoti merupakan pakaian untuk kaum lelaki. Pakaian ini diperbuat daripada kain yang berwarna putih. Kebanyakan dhoti hanya boleh dilihat di hari perkahwinan sahaja kerana generasi muda hari ini tidak berminat dengan pakaian tersebut. Dhoti diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Kain tersebut dililit di bahagian pinggang dan diikat pada celah peha dan kemudian disangkutkan pada bahu. Kemudian, kain tersebut dihiasi dengan manik-manik kecil supaya kelihatan menarik. Ada juga dhoti yang berwarna kuning kuda dan kuning susu. Pakaian ini banyak dipakai oleh golongan ceti. Manakala sari pula merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian dan turut dipakai pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukuran semeter sehingga 2 meter lebar dan panjangnya pula antara 5 hingga 15 meter mengikut saiz pemakai. Kemudian kain sari adalah jarang dan lembut. Sebelum memakai sari, si pemakai perlu memakai anak baju yang ketat dan singkat. Kemudian sari dililit dari pinggang dan diselempeng pada bahu kiri. Lilitan pinggang sebanyak 3 hingga 5 kali untuk menguatkan lilitan supaya tidak terurai. Sari dari segi pemilihan warna, kebanyakan sari yang dipakai berwarna gelap seperti merah, biru, hijau dan ungu.
Warna-warna ini lebih menarik untuk sari yang dipakai pada musim perayaan. Pemilihan corak pula adalah mengikut si pemakai. Ada yang lebih suka bercorak tumbuh-tumbuhan dan ada juga yang lebih suka bercorak haiwan. Untuk menjadi si pemakai lebih menarik, kebanyakan mereka memilih sari yang mempunyai pelbagai jenis manik yang berkilat. Ia akan menyerlahkan lagi kecantikan si pemakainya. Walau apapun pemilihan warna biasanya dipadankan dengan corak yang menarik dan sesuai dengan si pemakai. Thaipusam iaitu perayaan agama yang paling popular dalam kalangan mereka yang beragama Hindu. Perkataan Thaipusam adalah gabungan nama Thai, salah satu bulan lunar dalam kalender Tamil, dan Pusam, nama untuk buruj yang terbentuk dalam 3 bintang individu. Perayaan Thaipusam disambut pada malam hari bulan purnama, iaitu dalam bulan Thai, iaitu kira-kira pada bulan Januari ataupun Februari dalam kalender Gregorian Barat. Menurut astrologi India, pada masa ini setiap tahun buruj Pusam berada pada kedudukan yang tertinggi. Bagi penganut yang beragama Hindu, Thaipusam adalah hari untuk menghapuskan dosa-dosa dan bertaubat sepenuhnya akan kesalahan yang lepas. Sebelum menyambut Thaipusam, penganut agama Hindu akan berpuasa selama sebulan untuk tujuan membersihkan jiwa. Dalam tempoh sebulan ini, mereka berpuasa dengan makan sayur sehari sekali. Pada 24 jam sebelum menyambut Thaipusam, mereka akan berpuasa sepenuhnya. Pada hari Thaipusam, penganut agama Hindu akan membawa pulang Dewa Subramaniam, iaitu anak bungsu Dewa Shiva, di atas pedati perak dan diarak dengan muzik tradisi. Terdapat ciri-ciri utama perayaan Thaipusam. Penganut agama Hindu juga akan membawa kabadi, iaitu sebuah kerangka besi yang dihiasi dengan bunga, kertas berwarna-warni dan buah-buahan segar yang dijunjung di atas bahu. Terdapat beberapa makanan tradisional kaum India. Yang pertama, muruku. Muruku mempunyai banyak nama, termasuk chakli atau chakri. Makanan tradisional ni yang berasal dari negara India ini hanya mengambil masa yang sangat singkat untuk disediakan. Bahan utama muruku ialah urat dan tepung beras. Urat dal dan tepung beras. Muruku ni boleh didapati di mana-mana sahaja dan dihidangkan sebagai makanan ringan. Muruku ni dibuat dengan pelbagai perasa seperti perasa cili, perasa cumi, perasa cili, perasa cumi dan pelbagai lagi. Semua orang daripada pelbagai kaum pun menikmati makanan ni, tak kira umur berapa. Muruku ni dihasilkan dengan meletakkan dough yang telah diuli ke dalam acuan muruku dan dibentukkan bulatan ataupun berbentuk halus ke dalam minyak yang telah dipanaskan lah. Okey, yang kedua pula tosai ataupun nama lainnya dosa. Okey, dosa ni terdiri daripada pelbagai jenis seperti tosai telur, tosai cili, tosai bawang dan sebagainya. Makanan tradisional ni sering dimakan oleh rakyat Malaysia juga, terutamanya kaum India. Tosai boleh didapati di mana-mana gerai atau kedai mamak dan juga restoran India. Biasanya tosai ni dijadikan sarapan pagi ataupun makan malam disebabkan oleh tosai ni kaya dengan karbohidrat dan protein. Yang ketiga, idli. Idli ni berasal dari India juga. Idli ni ada banyak jenis sebenarnya. Contohnya sana, ref, sambar idli dan ia dimakan sebagai sarapan pagi juga ataupun dia juga dijadikan sebagai makanan ringan lah. Makanan ni sering dihidang dengan sambal dari buah-buahan atau kari ayam
bahan utama idli ni pula vigna mungo dan juga nasi. Dan yang terakhir ulundu vadai. Ulundu vadai ni sejenis kuih yang diperbuat daripada tepung beras dan berbentuk seperti roda kerana ada lubang di tengah. Ia sedap dimakan bersama chutney atau kuah kari. Vadai ni perlu digoreng dengan minyak masak yang banyak lah, deep fry. Okey, seterusnya ialah pantang larang mengenai kaum India. Yang pertama sekali dari aspek perkahwinan. Selepas bertunang, bakal pengantin lelaki tidak boleh keluar ataupun pergi ke mana-mana tempat yang jauh dari rumah kerana dikuatiri berlaku sebarang kemalangan. Selain itu, sehari sebelum majlis perkahwinan diadakan, bakal pengantin tidak dibenarkan keluar daripada rumah. Sama juga dikuatiri berlaku kemalangan. Okay, sebelum berkahwin, pasangan akan menaiki nasib melalui tarikh lahir dan masa kelahiran terlebih dahulu untuk memastikan jodoh yang berpanjangan. Okeylah, aspek perkahwinan juga mestilah mengikut umur. Lelaki hendak lebih tua daripada perempuan. Dan pantang larang kaum India juga tidak boleh berpoligami dalam perkahwinan. Seterusnya ialah aspek wanita mengandung. Perempuan yang mengandung tidak boleh menggunakan pisau atau benda-benda yang tajam, terutamanya yang dibuat daripada besi, kerana dikuatiri boleh menyebabkan kecacatan pada bayi dalam kandungan. Selain itu, perempuan yang mengandung juga dan suaminya serta ahli keluarga kedua-dua belah pihak tidak boleh memukul atau membunuh haiwan sepanjang tempoh kehamilan kerana dibimbangi kecacatan dan juga perkara yang buruk berlaku pada bayi dalam kandungan. Okey, seterusnya perempuan yang mengandung tidak boleh keluar pada waktu malam kerana dikuatiri makhluk halus akan mengikutnya pulang. Semasa mengandung, ibu tidak boleh bersikap emosional kerana dikuatiri mempengaruhi anak dalam kandungan yang bakal dilahirkan. Selain itu, perempuan mengandung juga tidak boleh melihat benda-benda yang menakutkan. Contohnya cerita-cerita yang seram di televisyen atau apa-apa je yang menyebabkan ketakutan kepada ibu